Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel ini. Mudah-mudahan anda semua sihat dan sejahtera, insya-Allah. Dan untuk video kali ini kita akan menyambung kembali bacaan kitab atau buku kita yang bertajuk Adat versus Ibadat yang dikarang oleh Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Bukunya seperti ini. Dan untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang perlu atau tidak seseorang itu berlafazkan usolli sebelum memulakan solat. Jadi ingin tahu jawapannya? Jom kita baca. Okey, so perlu tak seseorang itu melafazkan ucapan usolli ketika solat ataupun sebelum memulakan solat? Perlu tak dia membacakan usolli? Mari kita tengok apa yang tuan kitab katakan di sini. Lafaz usolli ialah lafaz yang diucapkan sebelum solat atau sebelum takbiratul ihram, sebelum Allah mengucapkan Allahu Akbar tu. Jadi contohnya usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Yang artinya sahaja aku solat subuh, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Sebutan itu biasanya kalau kita ini dalam textbook ataupun kita belajar agama, selalunya di madrasah mingguan, dia akan ada letak lafaz niat solat tu. Nah, sekarang kita nak tanya, perlu ke tak atau boleh ke tidak untuk melafazkan usolli atau tidak? Jadi, kata tuan kitab, ada pendapat menyatakan bahawa amalan ini adalah bid'ah. Maka amalan lafaz ini dihukum sebagai sesat. Ini teruk lah ya. Mungkin kalau ada yang berpendapat kalau lafaz usolli itu sesat, sampai sesat tu payah. So lafaz usolli ini tidaklah wajib. Ia adalah optional atau pilihan lah, sama ada kita nak baca atau tidak. So dalam rukun solat, niat ialah rukun. Manakala berlafaz niat tidak dikira sebagai rukun solat. So kita dapat tahu yang lafaz niat tu bukan sebahagian daripada rukun solat, sama ada nak baca atau tidak. Kata tuan kitab, optional. Oleh itu solat tetap sah tanpa lafaz usolli. Dan ada yang menghabiskan masa beberapa minit bagi membetulkan lafaz usolli ketika memulakan solat, ya. Jadi ada sampai yang sebelum solat tu kan dia usolli, begitulah ya. Jadi tak masuk-masuk lagi ya. Usolli begitu. Jadi ada pula yang menghabiskan masa yang panjang untuk menghafal lafaz-lafaz usolli. Dia habiskan masa untuk nak menghafal. Dia punya takbiratul ihram tu tak Allahu Akbar saja, tapi mungkinlah ya lafaz dia tu yang panjang. Ni adaan makmuman ke imaman, itu pun perlu dihafal dan sebagainya. Nampak macam menyusahkanlah ya. So kata tuan kitab, sedangkan surah Al-Fatihah pun belum dibaca ataupun dihafalnya lagi. Dan semua ini tidak perlu. Dan tanggapan bahawa solat tidak sah tanpa lafaz usolli adalah tanggapan yang salah. Jadi jangan kita kata pula, tak boleh kena ada usolli ni dalam solat. Kalau tak, sebelum memulakan solat, kalau tak sah. Tapi kata tuan kitab, dia kata tanggapan yang salah sebenarnya. Dan permulaan solat ialah takbiratul ihram. Ini berasaskan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, miftahus salatit tuhuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslim. Yang maknanya kunci solat ialah bersuci. Permulaannya ialah takbir dan penamatnya ialah salam. Riwayat At-Tirmizi. Ada masanya, kata tuan kitab, ada masanya lafaz usolli yang keterlaluan boleh mengganggu jemaah sebelah. Nah ini pernah ya, saya ada juga pernah encounter yang dia bukan lafaz usolli tapi takbiratul ihram tu sendiri. So ada jemaah yang mungkin dia angkat takbir nak jatuhkan niat, kata Allah, ataupun dia begitulah ya. Allah, bila dia tanya, Haji kenapa
lama sangat nak takbir, berapa kali tu nak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata belum jatuh niat. Oh macam itu, susah betul. Dia kata saya belajar nak kena lafaz niat tu nak kena sekali dengan takbiratul ihram. Tu tak tahulah ya. Ini sendiri punya lah. Saya pun tak tahulah ya. Mungkin ada berpendapat seperti itu. Jadi kita tak menyalahkan, tapi jangan sampai menyusahkan. Begitu ya. Jadi kata tuan kitab, jangan sampai kita ni berusolli sampai orang sebelah kita ni, lebih-lebih lagi yang melakukan solat jemaah di masjid lah, especially dia jemaah ada kanan dan kiri dan dia berusolli, orang sebelah ada baca Fatihah tapi dia masih lagi berusolli, jadi kan mengganggu orang sebelah, berkuat pula tu. Aduh. Jadi seseorang yang mengulang lafaz usolli berkali-kali dengan suara yang kuat sedangkan jemaah sebelah sudah membaca doa iftitah akan mencetuskan gangguan. Justru perkara ini hendaklah dijaga dan dikawal. Nah, memang tak ada salahnya, tapi dalam masa yang sama perlu juga kita hati-hati, kata tuan kitab. Kontrol sikit lah. Kontrol sikit, jangan kuat sangat, jangan pelan sangat. Jadi ini rukun solat ialah niat, bukan lafaz usolli, kata tuan kitab. Jika berlaku kesilapan dalam lafaz tapi hatinya, niatnya betul, maka ia dikira sebagai sah. Tak ada masalah lah kalau mungkin kita tersalah cakap lafaz usolli, tak hafal macam mana ni. Jadi tersalah lafaz tapi niatnya betul nak solat maghrib, dikira juga sebagai sah. Jadi dalam kitab Sabil al-Muhtadin, iaitu dia mengatakan rukun yang pertama niat, artinya kasat memperbuat sembahyang dengan hati, maka tiada memadai ia dengan mengata dengan lidah serta lalai hati, dan tiada mudarat mengata dengan lidah dengan menyalahi barang yang di dalam hati. So kata dalam kitab Sabil al-Muhtadin, in short, dia kata okey saja kalau kita ni lafaz sebelum lafaz sebelum solat tu kita tak baca dan niatnya kita nak niatnya nak solat, so dia katanya tak ada masalah, tiada memudarat mengata dengan lidah dengan menyalahi barang yang di dalam hati. So dalam erti kata yang lain, kalau tak baca pun tak apa. Jadi sebab kata tuan kitab, tujuan berlafaz, kenapa seseorang itu berlafaz adalah bagi membantu menghadirkan niat saja. Jadi kenapa seseorang itu usolli, ini hanyalah untuk membantu kita untuk menghadirkan niat saja. Kita memang niat nak solat dan lafaz usolli itu membantu kita dalam nak menunaikan. Bayangkan jika kita berlafaz bahawa kita ingin makan nasi ayam, kemudian kita terus takbiratul ihram. Okay? Contohnya kita dah nak solat ni. Jadi kita pun, aku nak makan nasi ayam, kata dia. Aku nak makan nasi ayam. Begitu ya, dia bukan usolli, dia aku nak makan nasi ayam, tapi niatnya nak nak solat. Jadi dia pun Allahu Akbar. Kata tuan kitab, agak-agak apa yang terlintas dalam hati kita? Aku nak makan nasi ayam, Allahu Akbar. Lepas tu pula kata tuan kitab, mestilah biasanya apa yang kita lafazkan sebelum takbir itulah akan menjadi bermain-main lah ya dalam fikiran kita. Kita niat lafaz nak makan nasi ayam, takbiratul ihram, lepas tu agak dalam fikiran kita, mana nasi ayam yang best gitu ya. Kat mana yang sedap? Dengar-dengar kat West Coast sedap ke, dekat sini ke, dekat tempat situ sedap ke, sini tak sedap sangat ayam dia, kuah ada cili dia tu sedap. Dia kan dah berfikiran macam-macam. Jadi lafaz niat sekali lagi untuk membantu untuk menghadirkan niat kita di dalam ataupun sebelum mendirikan solat. Jadi dalam hal ini, kata tuan kitab, kita sewajarnya berlapang dada. Insan yang melafazkan usolli ialah Muslim yang hendak menunaikan solat. Dia bukan nak buat apa, dia lafaz usolli untuk nak menunaikan solat. Jadi sedikit perbezaan antara berlafaz usolli dengan tidak berlafaz bukanlah perkara yang perlu kita diperbesarkan.
Perkara yang besar ialah sikap Muslim yang tidak bersolat. Itu lagi besar kata tuan kitab. Kita juga sewajarnya memudahkanlah amalan lafaz usolli ini. Jadi kata tuan kitab, no problem untuk kita nak melafazkan, tidak melafazkan, asalkan jangan kita memberatkan diri kita dengan nak melafazkan. Tapi kalau dapat lafazkan, baiklah ya, dia sebab dia membantu kan, membantu untuk kita menghadiri niat kita. Jadi yang terakhir katanya, sebab kedapatan juga Muslim yang tidak mahu bersolat sunat dengan alasan tidak menghafal lafaz usolli solat sunat. Akhirnya niat solat yang mudah menjadi payah. Kita nak solat sunat, solat tahajud, solat tasbih dan sebagainya. Kita tak tahu nak lafaz niat dia. Jadi macam mana pula? Bila dah tak hafal, lala ditinggalkan solat sunat. Jadi itu kan salah satu perkara yang dapat memberatkan kita untuk nak melakukan ibadah. Ya? Dan dalam masa yang sama juga perlu kita ingat, dan ini adalah adat. Kita bincang ni adat ya. Jadi kebiasaannya untuk lebih-lebih lagi di Nusantara ni, kita sebagai masyarakat yang hidup di Nusantara ini, kebiasaannya kita membaca lafaz niat. So andai ada yang masih membaca, silakan membaca kalau tidak memberatkan dan juga tidak mengganggu orang sebelah kanan dan kiri, tak ada masalah kata tuan kitab. Jadi akhirnya dia kata, andai kata ini menjadi susah payah, last orang tu tidak perlu bersolat kerana lafaz usolli saja. Dan kan sayang bila seseorang tu meninggalkan satu amalan, solat sunat ke dan sebagainya, sebab dia tidak menghafal lafaz niat tersebut. So, dalam erti kata yang lain, di akhir video ini, kita nak katakan yang perlu tak kita ucapkan lafaz usolli, bagi mereka yang dah biasa, silakan. Dan bagi mereka yang rasa macam tak perlulah nak lafaz usolli, silakan. Kata tuan kitab, perlu kita bersikap berlapang dada dalam kita beramal, walaupun ianya memang kebiasaan kita. Okey, untuk itu kita akhiri di sini. Kita akan sambung di video yang selanjutnya supaya kita dapat memahami agama kita sendiri. Kalau bukan kita yang faham agama kita, siapa lagi? Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.